مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة. مقامك محمود مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا. سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري. سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري. يا عمر اقضيه بعمر وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى. يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب. يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب. يا ترى هل أرى لخادم عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان. يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لي والهوى نادانا. وصلاة الله تعالى على من كلم الغزال والآل الأصحاب الكمال والأصحاب بمن علوا شانا بمن علوا شانا بمن علوا شانا. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لي والهوى والهوى نادانا والهوى نادانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallahi ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sampai ke saat ini kita masih lagi diizin oleh Allah untuk beriktikaf di dalam rumahnya ini. Dan sekarang kita nak mengijazahkan kitab yang disebut namanya sebagai Bekal Akhirat. Insya Allah kitab ini namanya sesuai dengan isinya untuk bekal kita ke negeri akhirat. Apa isi dan kandungan dia? Kitab kecil ini mengandungi surah-surah pilihan yang dibaca biasanya setiap hari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga zikir-zikir, hizib, salawat, doa, wirid, dan qasidah-qasidah. Ini semuanya adalah satu kumpulan, satu himpunan yang diperlukan untuk penyegaran rohani kita. Setiap hari jasmani kita makan, kadang-kadang rohani tak makan, maka tak seimbang kita. Manusia ini yang perlu dididik, yang perlu dikembangkan dalam kehidupannya ada 4. Pertama, akal, intelek dia. Dari tak pandai membaca, boleh baca. Sekarang jadi profesor. Dulu waktu lahir, apa sekarang tak pandai. Bermakna intelek, otak dia telah berkembang daripada tak tahu apa sampai mengetahui banyak hal. Yang kedua, yang berkembang ialah fisik dia, badan dia. Kecil waktu lahir, mata pun tak pernah nampak, tak ada kepandaian apa, berjalan pun tak pandai, gelak ketawa pun tak pandai. Badan dia pun kecil, 3 kilo ya. Sekarang dah 100 kilo. Ada 70 kilo, ada yang lebih pada 100. Mungkin di kalangan yang hadir ada 100 lebih. Dulu masa lahir kecil saja. Berkembang dia punya fisik dia. Yang ketiga, berkembang dia punya emosi dia. Perasaan dia. Masa mula lahir dia tak tahu apa. Sekarang dia ada perasaan marah, perasaan sayang, perasaan kasihan, dan seterusnya.
perasaannya perlu dinetralkan supaya dia menjadi orang yang seimbang. Yang keempat, yang perlu dikembangkan dalam manusia ini ialah spiritual dia, roh dia. Bagaimana cara mengembangkan? Yaitu dengan diberikan makanan roh kepadanya. Pagi-pagi kita dah sembahyang, kita dah berzikir, beramal itu ini dan sebagainya. Sebagai makanan rohani kita. Nanti pukul 7 kena nasi lemak pula, roti canai pula. Sebagai makanan apa? Jasmani, fisik kita. Jadi ada 4 benda. Pertama intelek, otak dikembangkan, fisik dikembangkan, perasaan perlu dikembangkan, dan spiritual ataupun roh perlu dikembangkan. Jadi kitab ini membantu untuk menjamu roh kita, makanan roh. Karena itu dikumpulkan di sini amalan-amalan harian. Macam minum makanan lah, nasi lemak atau masak, gulai, itu, ini dan sebagainya. Sebagai makanan kepada badan kita. Sekarang makanan rohani kita perlu kepada amalan-amalan. Yang pertama, buka muka surat 7. Kaifiat memulakan majelis. Bila kita nak mula majelis, baca Yasin, majelis nak baca hizib, majelis nak mengaji, kan ada cara mula dia. Tak kena mula, tak baik. Orang nak bertahlil, 1, 2, 3, la ilaha illallah. Bukan macam tu nak mula tahlil. Atau komando askar boleh lah. Tapi orang nak mula tahlil, afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dah 1, 2, 3, la ilaha illallah. Nak mula majlis kena ada tata cara dia, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyatil qabul wa husulul ma'mul, dengan niat supaya diterima Yasin yang kita nak baca, amalan yang kita baca, wa biniyatis syifa, sembuh min kulil amrad, daripada semua penyakit, wa biniyati qadha'i hawaijid dunya wal akhirah, niat supaya ditunaikan hajat dunia dan akhirat. Terakhir, wa biniyatil fauzi bi husnil khatimah, niat supaya beruntung dengan mendapat husnul khatimah, baru al-Fatihah. Itu cara nak mula. Betul, cakaplah apa nak cakap. Tapi cara nak mula itu kan ada lah. Biasa nak baca Yasin, baca Fatihah dulu sekali, salawat 10 kali, baru baca surah Yasin. Itu cara dia. Baik. Muka surat 9 tu surah Yasin. Tak payah kita hurai lah. Sampai muka surat 23. 2 minit mengaji sampai muka surat 23 lah. Selepas baca Yasin, bacalah surah-surah yang pendek. Seperti surah Alam Nashrah Laka Sadra. Baca surah Inna Anzalna. Baca surah apa lagi? Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Surah Quraisy, Li'ilafi Quraisy. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin binnas. Itu sampai muka surat 26. Baru baca doa surah Yasin. Doa surah Yasin ada 3 macam doa. Yang muka surat 27 ni doa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Yamani. Doa yang sangat beliau lazimi. Dikatakan karamat Habib Abdullah Al-Haddad ni berkat daripada bacaan surah Yasin. Beliau selalu surah Yasin, pagi petang surah Yasin, sampai dapat kelebihan yang besar melalui bacaan beliau kepada surah Yasin. Orang kadang-kadang dapat karamat melalui bakti kepada ibu dia. Adapun Habib Abdullah Al-Haddad
futuhat beliau melalui kecintaan beliau yang luar biasa kepada surah Yasin. Ada orang melalui surah Qul Huwallahu Ahad. Sahabat Nabi ini bila jadi imam, Qul Huwallahu Ahad. Ada. Rakaat pertama, rakaat kedua. Sampai Nabi kita tanya, pasal apa hang pilih surah itu? Aku cinta ya Rasulullah kepada surah. Nabi kata, hubbuka laha yudkhilukal jannah. Engkau cinta kepada surah itu memasukkan engkau ke dalam surga. Payah mana? Dia minat Qul Huwallahu Ahad. Sikit-sikit Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Sikit-sikit Qul Huwallahu Ahad. Terlampau cinta. Pasal cinta pada surga itu masuk surga. Itu daripada karamah. Ini doa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah yang bergelar Qutbul Irsyad wa Ghausil Ibadi wal Bilad. Kita nak terjemah sikit doa beliau ni. Allahumma inna nastahfizuka. Ya Allah, kami minta tolong pelihara kepada Engkau. Wa nastaudi'uka, kami amanah pada Engkau. Dinana akan agama kami. Ya Allah, tolong jagalah agama kami. Jangan sampai hilang. Kami amanah pada Engkau ya Allah. Amanahnya jangan disia-siakanlah. Tolong jaga agama kami sampai ke akhir hayat. Ini malam nisfu baca Yasin dah masjid ni? Berapa kali baca? Tak orang kata bid'ah, pelan jauh. 3 kali. Pertama niat supaya panjang umur. Yang kedua supaya murah rezeki. Yang ketiga supaya mati beriman. Tuan-tuan perempuan, boleh yang 3 ni, boleh syurga dunia akhirat. Ulama yang buat akikah itu bukan calang-calang ulama. Walaupun hadis Nabi tak ada. Siapa baca Yasin malam nisfu 3 kali pahala tak ada. Tapi ulama yang pilih 3 niat tu memang ulama yang arifin. Kebahagiaan hidup tergantung pada 3 tu. Pertama panjang umur. Kedua murah rezeki. Yang ketiga mati beriman. Kalau umur pendek tak sempat buat apa. Nak beramal pun tak ada. Kita minta supaya umur bagi panjang. Bagi panjang sampai nyanyuk tak mau juga. Panjang sampai tak buat kerja ibadat tak mau juga. Apakali panjang umur duit tak ada. Lagi susah. Jadi minta umur supaya panjang, murah rezeki. Umur panjang rezeki alhamdulillah. Kita berdoa, Allahumma ja'al awsa'a rizqika inda kibari sinnina. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami yang paling luas masa kami usia tua. Muda-muda ni tak apalah. Dia kurang dia boleh bekerja. Mai tua-tua ni penyakit pun banyak. Badan pun tak larat. Duit pula tak ada. Oh, lagi susah. Jadi ya Allah, jadikan rezekimu yang paling luas kepada aku masa aku usia tua. Ya kan? Bagi. Jadi panjang umur, murah rezeki. Panjang umur duit tak ada, tak sono. Duit banyak, baru bina rumah macam istana, 2 hari meninggal. Tak ada apa. Letih, himpun duit, bawa rumah cantik-cantik, tak dan sebulan duduk, arwah dah. Jadi nak minta panjang umur, murah rezeki. Yang ketiga, umur panjang, rezeki banyak, mati kafir. Ada apa nilai kita? Nak umur panjang, rezeki murah, mati beriman. Dapat syurga dunia akhirat. Itu yang 3 kali baca Yasin. Niat yang pertama supaya panjang umur. Yang kedua supaya murah rezeki. Yang ketiga supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Puaslah hidup. Itu kata syurga dunia akhirat. Jadi ya Allah, kami mengamanahkan iman kami kepada Engkau. Dan juga kami amanahkan anak-anak kami kepada Engkau. Keluarga kami, anak cucu kami, harta benda kami. Semua ya Allah Engkau tolong jaga. Kita di Kuala Lumpur, anak di London. Mengaji sana. Perempuan pula tu.
Ih, takutlah ada conteng moha kita. Anak perempuan bukan aja yang tak kenal, habis malu kita. Ya nak? Yalah tolong jagalah anak kami. Tuan duduk di Kuala Lumpur, dusun di Rawang sana. Darian orang lain dulu ambil pada dia. Yalah tolong jagalah darian kami. Kita kami, rumah kami tolong jaga. Wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Dengan berkat surah Yasin tadi, mohon tolong dijaga itu ya Allah. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika. Ya Allah jadikanlah kami dan anak cucu kami dalam keamananmu, pemeliharaanmu, pelindunganmu, min kulli syaitanin marid, daripada syaitan yang nakal. Marid ni nakal. Syaitan yang nakal. Jaga kami dari kejahatan syaitan. Wa jabbarin anid, penguasa yang keras kepala. Wa zi'ainin, orang yang punya ain. Pagi tadi saya dah horai mana ain. Al-ainu hakun. Orang boleh mengain dirinya sendiri ataupun orang yang dengki bila tengok kita dengan pandangan kedengkiannya, pandangannya itu beracun. Boleh rebahkan kita bila kita tak ada pagar. Kita yang ada pagar, ada amalan baca Yasin, insya Allah aman. Tapi kita tak ada apa amalan, dengan pandangan dengki daripada kita, dijegah mata ke kita boleh rebah. Gelombang matanya yang dengki itu berbahaya. Kan surah Qul a'udzu bil falaq wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki. Bila didengki pada kita, dipandang kita dengan pandangan marah, itu berbahaya. Quran mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dia pandang kepada kita boleh merebahkan kita. Kalau kita tak ada pagar. Kita ada pagar. Berpagar dengan surah Yasin. Wazi ainin wazi baghyin, orang yang mempunyai kezaliman. Wa min syarri kulli syarr, daripada kejahatan apapun yang ada kejahatan. Lipan ke, ular ke, apa saja. Berlindung engkau dengan bacaan Yasin tadi, peliharalah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, perelokkanlah kami dengan afiat dan selamat. Afiat lain pada sihat. Sihat tubuh badan. Afiat, apapun benda terkait dengan kita, tak ada masalah. Kalau sihat, badan kita sehat. Pada ujung rambut sama ujung kaki. Kalau afiat, apapun terkait dengan kita, tak ada masalah. Mutu afiat. Kita pun afiat, dia tak demam lah. Demam tu kena duit kan. Rumah besar baru buat, bocor, tak afiat. Afiat tu apa terkait dengan kita tak ada masalah. Handphone, angkat dan telefon, sila hubungi kedai yang berdekatan, bil tak bayar lagi. Itu tak afiat. Mana afiat, apa terkait dengan kita tak ada masalah. Telefon ke, air ke, apa-apa semua. Jadi Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Berikan kepada kami hakikat takwa dan hakikat istiqamah. Wa a'izna, lindungi kami min mujibatin nadamah, daripada sesuatu yang mengakibatkan penyesalan kepada kami pada hari kiamat. Innaka sami'ud du'a. Kemudian dari muka surat 28 sampai 29 sampai 30 itu doa yang masyhur di Asia Tenggara ini. Daripada muka surat 31 sampai 32 itu doa Yasin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, dihorai terlampau panjang. Baik, perkenalan saja nih. Tidak tak boleh selesai 1 jam. Biasa kitab ni 2 hari mau selesai. Baik, berikutnya surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah yang bagus dibaca petang-petang. Pagi pun boleh, tapi petang lebih baik. Macam nak makan ikan patin, gulai tempuyak. Masa bila yang sebenarnya sawah? Makan pukul 7 pagi. Makan lepas lohong.
buang baju. Makan belakang rumah angin, nah itu sedap. Pokok dia sedap makan. Dia nak baca ni pun dia kena gaya, masa dia kena gaya. Macam baca Quran tadi bila sebelum subuh. Dia baca masa tu dia lain sentuhannya. Daripada baca tengah hari pun baca. Tapi baca Quran sebelum subuh. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, yakni tashhaduhul malaikatu. Malaikat pakai berkerumun rumah kita. Kerumun penuh. Pasal tu rumah baca Quran. Itu sebut dalam Quran. Tentu ada pasal. Pasal apa? Pasal seronok sangat malaikat bila dengar orang baca Quran sebelum subuh. Baik. Idza waqa'atil waqi'ah. Doanya tadi dah horai ada sikit. Lepas asar tadi kan. Doa. Tengok doa surah waqi'ah. Muka surat 41. Saya nak baca sikit saja. Allahumma sun wujuhana bil yasar. Ya Allah, tolong jaga air muka kami pasal kami orang berada. Tolong jaga air muka kami pasal kami ada duit. Kalau kami tak ada duit, lemah tengkuk ke orang yang minta sedekah. Orang yang kaya, dia tak perlu lemah tengkuk. Cakap apa elok? Cakap apa sama? Nak minta duit. Ya Allah, tolong jaga air muka kami pasal kami orang ada duit. Cuma kami tak ada duit. Tak jaga air muka. Malu minta ke orang. Paling korang pun hutang ke orang. Nak sebut tu pun dulu. Dengan berkat surah Waqi'ah tadi. Sun wujuhana bil yasar. Tolong jaga air muka kami pasal kami orang ada duit. Kalau kita tak ada duit, air muka kena jual. Yalah, minta sedekah ke orang, minta hutang ke orang. Yang teruk lagi, hutang, berhutang lah nak bayar hutang. Gali lubang, nak tutup apa namanya. Wala tuhinna bil iqtar. Jangan hinakan kami pasal kami tak ada duit. Orang pandang kami pandang sinis. Dia ada duit. Muka surat 41 ya. Fanastarzika min talibi rizqik. Kami minta duit daripada orang pun minta ke engkau ya Allah. Dia pun minta pada engkau, kami minta ke dia. Patut kami minta pada engkau sajalah. Siapa minta ke manusia? Lekeh sangat. Patut kita minta langsung kepada Allah. Dia minta kepada manusia. Manusia ini pijaklah kami. Dah minta ke dia. Ada syarat yang tu, yang ni macam-macam. Wa nasta'tifu syirara khalqika. Kami buat lembut kepada makhlukmu yang syirar ni, yang jahat-jahat. Pasal projek dia pegang. Tak minta ke dia tak dapat. Kena buat tengkuk lembut. Kita tahu dia tak baik, tapi puji juga. Pasal apa? Nak dapat projek pada dia. Tak boleh macam tu. Wa nashtaghila bihamdi man a'tana. Lalu kami sibuk duk puji siapa bagi duit kat kami. Siapa tak bagi, kita kata ke dia. Janganlah macam tu. Ya Allah bagi rezeki kami kaya, tak perlu pada siapa. Orang nak bagi tak apalah, kita ambil lah. Bagi gula kacau, bagi kain pakai. Bukan tak nak. Orang bagi, terima. Tapi jangan jual air muka, nak minta. Jadi surah Al-Waqi'ah supaya amalan supaya menjadi orang yang kaya. Elok baca lepas asar. Di pondok saya kena baca lepas asar. Sebelum maghrib. Budak-budak baca surah Idza waqa'atil waqi'ah. Baik. Lepas itu surah apa pula? Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Muka surat 42. Sekejap jam 42 muka surat dah ngaji. Surah Tabarak. Surah Tabarak ni peguam kita dalam kubur. Siapa baca tiap hari, dia akan duduk tepi kita. Kalau ada malaikat cuba nak kacau kita, jangan, ni anak guaman saya, berkira dengan saya dulu. Itu kata surah Tabarak. Surah Tabarak ni hebat. Dia menjadi peguam kita dalam kubur. Siapa cuba nak kacau, dengan saya dulu, kira dengan saya. Ini anak guaman saya, jangan sentuh.
Itu kata surah Tabarak. Itu yang Allahumma ja'alil Qur'anal azima lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a. Dikubur menjadi mu'nis, pentenang kita, penghibur kita. Pasti di peguam kita, tenang-tenang saja kita. Jadi apa-apa peguam hadapi lah. Surah Tabarak dikatakanlah, "Pak, kamu kira dengan saya, aku hantar anak guaman saya sampai ke dalam surga." Jangan lupa baca surah Tabarak saban malam. Nah, itu dia. Yasin, Waqiah, Tabarak, kalau boleh tambah lagi surah Ar-Rahman, tambah lagi surah Az-Zumar. Atau kalau boleh tambah lagi lah. Dan ada lagi surah yang lain-lain. Nabi kita sentiasa baca surah ini setiap hari sebelum tidur. Walaupun hadisnya dhaif, tapi boleh pakailah untuk fadailul amal. Baik. Selepas itu doa surah Tabarak, tengok muka surah 47. Memang dia akan memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Baik, muka surah 49. Ini berbagai-bagai salawat. Salawat pentenang jiwa, pengampun dosa. Siapa banyak baca salawat, Allah akan tenangkan jiwanya, tentramkan jiwanya, dan akan ampunkan dosanya. Itu yang Nabi kita sabda kepada Ubay. Ubay ini bertanya, "Ya Rasulullah, berapa elok masa aku bagi dalam doaku untuk bersalawat kepada engkau tiap malam? Berapa ratus?" Nabi kita kata, "Wahai Ubay, lagi banyak, lagi baik, lagi banyak, lagi baik." Ubay kata, "Kalau begitu, 1/4 malam aku bersalawat kepada engkau." Nabi jawab, "Lagi banyak, lagi baik. 1/4 malam apa? Semalam lebih kurang 12 jam. Kalau 1/4 malam apa? 3 jam. 3 jam bersalawat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim." Ataupun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ataupun salawat apapun bacalah. Ini salawat tibbiyah. Tengok muka surah 49, untuk memohon sembuh dari penyakit. Meminta ayat buta tuan jampi kita. Baca apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu salawat syifa namanya, salawat sembuh. Kalau kita sendiri pun sakit baca salawat, sapu, insyaallah berkat salawat akan disembuhkan penyakit. Apakah lagi salawat burdah, qasidah burdah. Maulaya salli wa sallim iman abad ala habibika khairil khalqi kul. Burdah obat stroke. Saya nak cerita pada tuan-tuan ni, jangan terkejut. Saya ni 2 kali stroke sudah. Stroke kecil, tapi nak herot dah mulut. Allah bagi sembuh dengan surah Yasin dan salawat burdah. Di pondok saya, ke-5 pondok, tiap malam Rabu mesti baca burdah. Sempurna 161 bait syair. InsyaAllah semua. Kan kisah Imam Al-Busiri dulu disembuhkan dengan berkat beliau mengarang qasidah burdah. Salawat syifa ni lebih-lebih tadi. Baik. Salawat kamilah atau salawat nariyah ataupun salawat taziyah untuk ditunaikan hajat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil
kurabu wa tuqdha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ini salawat kamilah. Ada hajat besar kena baca 4.444. Mana boleh yang tu sebilangan huruf dia. Ni kira huruf dia semua 4.444. Nilai huruf. Kalau huruf tak samanya tu. Macam nilai bismillah berapa? Tanya ke dia mau. 7, 8, 6. Tu bismillahirrahmanirrahim. Kalau huruf dia 19 ya. Tapi kira ba berapa, sin berapa, mim berapa, alif apa, lam berapa, kira sampai apa namanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah 786. Hisabul jumal. Bukan ilmu hitam, ilmu putih. Ilmu tak ada kaidahnya. Dipanggil hisabul jumal. Hisabul jumal. Kalau kira huruf 19. Tapi kira ba 2. Kan abajadun alif 1, ba 2, jim 3. Ada lah yang itu ilmu dia. Dalam kitab disebutkan. Nah, siapa baca salat kamilah ini kira daripada Allahumma alif lam lam ha mim mim sampai itu akhir semuanya 4.044. Insyaallah tunai hajatnya. Macam orang malam nisfu baca tasbih Nabi Yunus. Apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca berapa? 275. Kira saja. Daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kira nilai huruf tu 2375. InsyaAllah. Ditunaikan hajatnya yang berat. Besak Nabi Yunus boleh keluar pada pokok ikan. Takkan besak 3 kilo tak terbit. Anak Nabi Yunus macam kita ni boleh keluar pada pohon. Budak 3 kilo tak keluar. Oh, tak boleh ya. Mesti keluar. Wah, susah beranak. Baca tasbih Nabi Yunus banyak-banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Pasal apa? Nabi Yunus baca yang tu dia boleh terbit daripada pohon ikan. Besar dia 70 kilo paling kurang. Badan orang kawasan Ninawa besar-besar. Mungkin 1 kilo. Mudah keluar. Takkan 3 kilo anaknya tak terbit. Allah. Sekali baca saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah keluar. Kalau orang Banjar ada lagi dia punya amalan dia. Orang Banjar macam banyak orang Sabah, Sarawak. Besar dia kata basar. Beras dia kata baras. Ya. Dia tak pandai kata. Terus tarus. Ini kena faham dulu kaidah ni. Baru tahu jampi dia. Ada orang tua ni dia jampi selusuh kan. Tiap kali aku minta air selusuh bagi minum, terbit terus anak. Amboi, makbui sungguh. Saya pun nak tanya dengan tuan Syekh ini apa amalan dia. Yang dibaca apa? Jazahlah kat saya. Bagi senang, buat selusuh. Tiap kali aku minta air, memang minum seteguk, keluar mudah. Mudah sungguh. Bolehkah tuan Syekh? Ajak, boleh dia kata. Tak ada pantang ilmu. Baca apa? Baca surah Alhaakumut Takasur. Saya pun fikirlah Alhaakumut Takasur ni apa kena mengena dengan orang beranak. Kalau tadi tasbih Nabi Yunus tak apalah kan. Dia besar boleh terbit pada pokok ikan. Ni Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tang mana terkait orang beranak tak ada pun. Saya tanya balik ke dia.
Tang mana Syekh? Ayat akhir tu lah dia kata. Lagi saya pening. Summalatus alunna yauma idzin anin na'i. Kalau bahasa Melayu meletus, pecah. Meletus tu bahasa Bajan malatus. Jadi summalatus alunna yauma idzin, meletus, pecah, beranak lah apa ya? Mana dia kata? Yakin. Lagu tu kah? Meletus, dia malatus bahasa Banjar. Jadi malatus, pecah lah, beranak lah apa ya? Mana aku yakin boleh dia. Dia meletus, pecah lah, beranak lah. Tang tu hubungan dia. Saya tu faham tang Arab, mana hubungan ayat ni dengan orang beranak? Tak ada pun. Rupanya yang tu lah, ayat akhir tu lah dia kata summalatus alunna yauma idzin anin naim. Malatus, pecah, beranak lah. Payah mana? Aku yakin. Yakin dia tu yang kita payah dapat. Khudhil yakin minal muqinin. Nak ambil keyakinan daripada orang yakin. Kalau dia sendiri ragu, tak payah ambil lah. Dia yakin. Baik, tadi salawat kamilah baca berapa? 4.444. Kemudian salawat munjiah atau munajjiah boleh juga. Untuk keselamatan dan ditunaikan hajat. Yang ini tutu imam selalu bacalah doa dalam sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at sampai kepada akhir. Kemudian salawat Fatih untuk penenang hati. Ini biasa dibaca dalam tariqat Tijaniyah banyak. Salawat Al-Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil. Berikutnya salawat al-azimiyah. Untuk apa? Untuk sangat mujarab untuk dapat bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini siapa baca banyak insyaallah boleh mimpi. Ini sangat mujarab. Mudah sangat. Tak sikit orang yang buat laporan ke saya, Ustaz, saya dah dapat mimpi Rasulullah. Amalannya salawat al-azimiyah. Saya Ustaz baca 10.000 sehari. Tak mimpi lagi pun. Tiap hari baca 10.000, tak mimpi. Tang mana tak kena dia? Ada. Ada dua hal yang menjadi penghalang orang mimpi Rasulullah. Pertama, durhaka kepada ibu bapa. Yang kedua, durhaka kepada guru. Bila ada kedurhakaan kepada mak pak, yang keduanya kurang adab. Bahasa kasar kurang ajarlah dengan guru. Takkan mimpi Rasulullah. Tak boleh. Orang yang tidak beradab kepada gurunya, yang tidak bakti kepada ibu bapanya, dia terhalang daripada mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya benar tu dulu. Kalau tak mimpi juga, tengok yang tu. Macam televisyen lah. Nak buka televisyen, tekan. Apa sekarang tak ada? Suis tak? Cucuk suis dulu. Karan tak ada. Buka suis, nampak macam hijau, hujan lebatnya. Tak nampak gambar. Area tak sambung. Dua tu sebab televisyen tak berfungsi. Pertama, karan tak ada. Yang kedua, area tak sambung. Karan tu ibu bapa lah. Asal wujud kita, mak pak kita. Adapun area tu yang sambung televisyen kepada pemancar yang tinggi sana. Guru kita lah, hubung kita kepada Rasulullah. Kalau kita tak baik dengan guru, macam mana boleh sampai? Putus hubungan kita dengan guru. Tak connect kepada pemancar yang ada di sana. Jadi, karan kena ada,
pemancar pun kena hubung melalui area yang ada. Itu dia punca. Baik, sekarang mak pak dah bakti, guru pun dah hormat. Tak mimpi juga. Ataupun mimpi-mimpi. Kita dah baca dalam maulid. Nabi kita tuh orangnya putih dan sedikit kemerah-merahan. Pengawaknya begini, rupanya begini, hidungnya begini. Kita baca dalam Syama'il. Mimpi-mimpi. Dia kata akulah Rasulullah. Ataupun orang tunjuk engkau bersalam dengan Rasulullah. Dia tengok-tengok Rasulullah hitam pun macam orang negro. Selalu kata sifat Rasulullah ni dia putih, dia begini. Orang kalau sudah mimpi Rasulullah kata akulah Rasulullah, itu betul. Atau orang lain kata inilah Rasulullah, itu betul. Nabi kita bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Siapa yang tengok aku dalam tidurnya, sungguh-sungguh dia tengok aku. Karena syaitan tak mungkin menjelma dalam rupa aku. Kalau rupa Syekh Abdul Qadir Jilani boleh jadi lagi. Syekh siapa boleh jadi lagi. Tapi rupa Rasulullah dia tak boleh menjelma. Karena Rasulullah pun dalam DNA dia tak ada kandungan. Kita kalau rambut kita ada kandungannya tuh, kandungannya ini. Rasulullah zero. Yang ada di nur saja cahaya. Karena itu tak dapat dilapis oleh benda lain. Ya. Ini tengok Nabi hitam. Padahal itu benar-benar Rasulullah. Tapi siapa hitam? Oh rupanya orang yang mimpi ini pakai spek mata hitam. Nabi putih lah. Dia yang pakai spek mata hitam. Itu yang nampak muka Nabi hitam. Nabi bersih, putih. Dia pakai hitam semua. Pasang-pasang. Hitam muka Nabi. Matamu terlampau kenyang dengan maksiat. Tengok benar-benar yang tak baik. Itu yang nampak Nabi hitam. Bukan Nabi kita hitam. Salah dia bukan pada zat Nabi. Pada matamu yang lihat. Kenapa betul mata? Wastabrighi dam'a min 'ainin qadim tala'at minal maharimi wal zamhim yatannadami maulaya salli wa sallim daiman abada. Wastabrighi dam'a, cucurkanlah, habiskanlah air matamu sampai keluar air mata darah. Karena matamu terlampau kenyang dengan maksiat. Taubatlah pada Allah. Bukan Nabi kita silap. Matamu yang silap. Macam orang tengok hari. Awak matahari tak terbit. Bukan matahari tak terbit. Dia yang sakit mata. Tak nampak. Awak. Ayak ni pahit. Bukan ayak pahit. Mulut dia yang pahit. Dia sakit. Orang semua minum ayak sedap. Yang dia minum ayak pahit. Bukan pasal ayak, pasal mulut. Qattunkirul ainu daw asyamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Mulut kata ayak ni pahit. Bukan ayak pahit, mulut kamu yang pahit. Taubatlah kepada Allah. Itu yang tak dapat. Mata yang kenyang dengan maksiat tak boleh tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patah balik kita kepada salawat al-azimiyah tadi. Tengok 4 baris daripada bawah. Wajma' baini wa bainahu kama jama'ata, muka surat 53, kama jama'ata bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan yaqazatan wa manama. Secara tidur ataupun jaga. Selalu orang sebelum baca maulid, dia himbau yang hadir. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
wahai orang yang nak dapat syafaat Rasulullah, banyak-banyaklah bersalawat untuk Rasulullah. Ya man yaktubu wisalahu yaqazatan wa manama, sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang yang nak tengok wajah Rasulullah yaqazatan secara jaga, wa manaman dan tidur, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih, wahai orang yang rindu sangat nak tengok wajah Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma wa barik. Kemuncak sekali al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kenikmatannya disediakan untuk orang yang banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian salawat al-anwar untuk penerang hati. Ini salawat ini sudah masyhur sangat. Mari kita baca bersama dengan lagu dia yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirri asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasa sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil. Ini salawat Sayyidi Ahmad al-Badawi di Tanta di Mesir, ya, masyhur sangat. Kemudian salawat hari Jumat, maknanya hari Jumat jangan tak baca, hari lainmu kena baca. Ini salawat hari Jumat, karena hari Jumat khas. Nabi kita suruh fil lailatil gharra wa fil yaumil aghar, malam yang cerah dan siang yang terang. Jangan lupa memperbanyak salawat untuk Rasulullah, khas hari Jumat. Tengok bila nak bagi sila khatib atas mimbar, dia kata apa? Hari Jumat. Macam mana Masjid Orang Baru? Khatib pegang tongkat, nak bagi apa? Bilal pegang tongkat, nak bagi khatib naik atas mimbar, dia cakap apa? Bukan macam biasa. Biasa pengusi kata, sekarang sampailah masa kita nak jemput Tuan Syekh Fulan bin Fulan untuk menyampaikan khutbah, dipersilakan. Itu hari biasa. Mahir Jumat. Jangan cakap lagu tu, buang masa. Cakap innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hari Jumat banyak salawat. Tak payah cakap sekarang kita nak tak payah cakap innallaha wa malaikatahu. Khatib paham dia dah. Hari Jumat banyakkan salawat, jangan cakap yang lain-lain. Itu khusus, itu asbab dia kenapa ada innallaha wa malaikatahu yusallun. Zaman Nabi memang tak ada. Untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Sementara khatib pula dalam khutbah kedua mesti sebut wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wasanna bi malaikatihi al-musabbihati liqudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun faqala mukhbira wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Khatib pula peringat orang. Bukanlah wajib, tapi hampir semua khutbah kedua ada yang tu peringat. Hari Jumaat ni salawat banyak-banyak. Ini salawat hari Jumaat.
Ada horai panjang sangat. Kemudian salawat Imam Abdus Salam Ibnu Mashish. Muka surat 56. Abdus Salam Ibnu Mashish ini guru kepada Imam Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Tarekat Syadziliyah. Saya lebih kurang 3 bulan kemarin pergi ke Maghribi, naik ke Bukit Al-Alami. Di sanalah kubur Al-Imam Abdus Salam Ibnu Mashish. Masya Allah, wali yang besar, guru kepada Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Salawat dia sangat tinggi, maknanya tak mampu saya nak hurai. Baik, selepas itu Hizib Bahar, muka surat berapa? 60. Hizib Bahar ni hizib laut. Ini amalan untuk memelihara diri dari kejahatan orang lain. Dan supaya urusan kita menjadi mudah. Semua jadi mudah insya Allah. Dengan berkat Hizib Bahar. Nah, dihorai pada awal sampai akhir 2 jam tak habis. Macam mana asbab Hizib Bahar ni dikarang oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Yang tadi guru dia, Ibnu Mashish. Ini dia. Cuma mahalus syahid kita yang mesti kita sangat faham, yaitu pada perkataan Allah, muka surat 63. Panggan yang kedua. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Ma'arrahati liqulubina. Urusan mudah, hati pun tenang. Badan pun sehat. Wassalamati wal afiyah fi dinina wa dunyana. Selamat dan afiat dalam agama, dalam dunia. Wa kun lana sahiban fi safarina. Ya Allah, jadilah engkau peneman kami dalam perjalanan kami ini. Wa khalifatan fi ahlina, menjadi pengganti di rumah, menjaga keluarga. Qatmis ala wujuhi a'daina, engkau rusakkan, engkau hancurkan muka musuh-musuh kami. Wamsahum ala makanatihim, binasakan mereka di tempat mereka sendiri. Fala yastati'u alal mudhiya, mereka tak boleh nak melalui kami. Walal maji'a ilaina, tak boleh nak datang kepada kami. Maksudnya amankan kami daripada kejahatan musuh. Baik, muka surat 65 atas sekali. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Apa makna syahatil wujuh? Rosak muka. Apa maksud rosak muka? Muka musuh lah, rosak. Apa rosak? Ada mata tak nampak, ada hidung tak cium, ada mulut tak boleh cakap, ada telinga tak boleh dengar. Itu mana rosak? Summun, umyun, bukmun, fahum la yarji'un. Syah, ini doa yang Nabi kita baca ketika menggenggam pasir dalam perang Badar. Waktu hampir bertemu tentera muslimin dengan tentera musyrikin dalam perang Badar, Nabi kita ambil pasir 1 genggam. Apa Nabi kita baca? Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Wih, tiup, lempar. Semua pasir mencari mata musuh. Tak ada pasir pun yang jatuh atas tanah. Walaupun jenderal sekalipun, pasir masuk mata ni tak ada apa. Tak nampak. Itu yang Nabi kita baca. Syahatil wujuh. Itu yang ada. Hancurlah muka mereka. Ada mata tak nampak, telinga tak dengar, hidung tak cium, mulut tak cakap. Habis. Binasalah musuh. Tak bolehlah nak menguasai kita. Kemudian terus lagi Hamim. Berapa kali itu? Hamim. Dalam Quran ada surah yang dimulakan dengan Hamim memang 7 kali. Tengok dalam Quran ada 7 surah berurut dimulakan dengan Hamim. Surah berikutnya Hamim. 7 surah. Dan setiap cerita dalam surah itu pertarungan
antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya yang hak ditolong oleh Allah. Setiap surah dia cerita macam itu lebih kurang. Jadi bila kita baca Hamim, Hamim, kan ingat cerita tuh. Macam mana bila masa pun pasti ada pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Yang akhirnya insya Allah yang hak itu akan menang. Hummal amru waja'an nasru fa'alaina la yunsaru. Pasti diberi kemenangan oleh Allah kepada kita. Baik. Muka surat 66, ini langkau-langkau saja. Bismillahi babuna. Mari kita baca bersama. Bismillahi babuna. Tabaraka hitanuna. Yasin saqafuna. Kafha ya ain sad. Kifayatuna. Hamim ain sin qaf. Himayatuna. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Bismillahi babuna. Bismillah itu pintu kami. Pintu kita bismillah. Pintu pagar bismillah. Pintu rumah bismillah. Pintu bilik bismillah. Apa maksud? Orang yang baca bismillah dialu-alukan masuk. Tak baca bismillah jangan main. Orang baik namanya rumah kita bismillahibabuna. Orang niat baik sila. Bismillahibabuna pintu rumah kita. Orang niat baik sila. Pintu bilik kita bismillahibabuna. Kalau pencuri dia nak baca bismillah. Dia bacok gali, dia congkeh tingkap orang. Bismillah. Tak ada. Macam orang minum arak lah. Ada Allahumma barik lana fi ada. Bismillah pun tak ada. Jadi siapa baca bismillah dia alu-alu. Sila orang baik. Masuklah dalam pagar kita. Masuk dalam rumah kita. Masuk dalam bilik kita. Karena dia baca bismillah. Dia orang baik. Bismillahibabun. Tak baca bismillah tak mau. Dia masuk dalam pagar dia jadi bodoh. Dia nak curi dia macam buat macam tu sampai pagi. Kata apa? Berenang lautan. Tak ada lautan pun, tapi dia berasa macam lautan penuh di bawah rumah kita. Dia berenang sampai pagi besok. Kita nak turun sembahyang subuh jumpa dia. Dia berenang. Jadi bodoh dia. Atau jumpa pang dengan tongkat, dah tak boleh. Sembang pelan dengan dia. Lepas sembahyang subuh ajak naik ke rumah. Jamu nasi lemak dia. Makan bagi duit RM50. Abang tapang bah balik rumah. Sian dia duit tak ada, curi. Nak curi duit tak ada, dekah ke dia RM50. Baik-baik dengan dia. Jangan katuk kepala dia dengan tongkat, jangan. Bagi kesian ke dia. Orang mencuri kadang-kadang dia tak ada duit. Kesian ke dia. Bagilah. Jangan main dana. Main lagi sekali. Hang mampu ada di bawah rumah aku. Pasal rumah kita ada pagar. Pagarnya apa? Bismillahibabuna. Pintu pagar kita bismillah. Yang baik sila masuk. Yang tak baik jaga. Jangan jadi bodoh. Buah rambutan yang nak ambil tak boleh. Jadi budak-budak jadi bodoh tak sampai. Ambil. Pasal kita baca bismillahibabuna. Tabaraka hitanuna. Yasin saqfuna. Kafha ya ain sad. Kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul. Sampai kepada bismillahibabuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna. Tengok tangan saya. Kaf ha ya ain sad kifayatuna. Yang ni kalau saya tumbuk jangan. Saya ni lemah je. Tapi kena yang ni jangan. Anak kita kena pun teruk dia. Itu nak cabut balik. Kaf, ha, ya, ain, sad, kifayatuna. Saya.
Boleh? Ha mim. Itu tengok kitab. Ha mim ain sin qaf himayatuna. Genggam. Nah bagi batal balik, orai balik, kaf ha ya ain sad himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Tak boleh dalam pada itu, takat tu saja boleh orai. Nih hebat hizib bahar nih. Ya. Kemudian sitrul arsy masbulun alaina wa ainullahi naziratun ilaina bihaulillahi la yuqdaru alaina wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallah. Inna waliyallah. Bukan inna waliyallah, inna waliyallah. Itu bacanya, lagi betul. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ma'ruf kelebihannya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Dalam hadis Abu Daud, siapa yang baca yang itu 3 kali pagi-pagi, maka sehari tidak akan berlaku kepadanya satu musibah yang besar. Musibah kecil boleh jadilah luka tangan sikit, tak apa. Tapi eksiden sampai mampu, tak ada. Itu musibah besar. Jatuh daripada kau terbang, itu musibah yang besar. Musibah yang kecil bolehlah. Kena baca yang tu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiu. Itu ada dalam hadis Abu Daud. Insyaallah tidak mengena kepadanya musibah yang besar. Musibah kecil-kecil bolehlah. Kod-kod lepas baca rasa hebat diri. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Supaya jangan kembung. Aku nak hebat, penuh pagar. Wala haula wala quwata illa billah. Ini yang paling ditakuti oleh syaitan. Syaitan paling takut kalimat ni. Kalimat apa? Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Orang kena rasuk, kita ubat dia, ancam dia, keluar, dia tak mau keluar. Ancam tak mau juga. Kalau kamu tak keluar, saya baca hizib bahar. Tak apa, baca. Dicabar kita. Akhirnya dia mengaku, aku boleh keluar daripada badan orang ni, syarat masuk dalam badan isteri engkau. Oh, pula. Dia masuk badan isteri kita. Atau dia kata aku masuk dalam badan anak engkau yang paling kecil. Lagi susah kita ubat. Dia boleh keluar pada orang ni. Itu macam mana? Jangan kata apa lah. Jawapannya wala haula wala quwata illa billah al-ali. Aku pun tak boleh buat apa, hang pun tak boleh buat apa, Allah saja boleh buat. Jangan kata sila, dia masuk sungguh. Kata sila masuk dalam anak kita paling kecil. Dia keluar, dia masuk. Takkan ayah kita. Jawapan dia wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ini hizib bahar. Lanjut kah? Sengap? Berhenti kot? Lanjut kah? 3 orangnya? Kayak lagi, lanjut ke dah? Baik, sikit saja lanjut. Hizib Imam An-Nawawi. Ini besar hizib Imam Nawawi. Mungkin ada riwayat orang lain beza dengan saya. Tak apalah, bab riwayat berbeza, hadis Nabi pun berbeza-beza riwayat, Quran pun berbeza-beza, qiraat dia biasalah. Mungkin ada orang yang ambil hizib bahar belain sikit dengan yang saya ijazah ni, tak jadi masalah. Karena hadis Nabi pun berbeza-beza, kadang-kadang riwayat dia. Hizib Imam Nawawi ini yang hebat karena dia mengandungi doa Anas bin Malik. Doa Anas bin Malik ni doa sakti. Nak sakti semua.
Anas ini panjang umurnya sampai bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ketua pulis Bani Umayyah, yang banyak membunuh orang, yang banyak menyiksa orang. Satu hari Hajjaj cakap kasar, mana Anas nih campur bab politik untuk jaga, mengancam-ancam kepada. Dikim anak buah dia panggil Anas, mai ke pejabat polis Bani Umayyah. Anas pun maki. Dia bukan ada salah apa. Aku dah kata apa. Elok-elok Anas sampai depan pejabat dia. Tak ada Anas bagi salam, Hajjaj dah bagi salam dah. Tu sila tuan padamu. Duduk, dia hormat, dia cium tangan. Tuan nama apa, nama apa, semua dia jamu. Clear. Sampai Anas nak balik. Tadi mengancam-ancam. Ini elok. Dia pun nak tanyalah satu benda. Tuan ni ada pakai apa? Saya jadi bodoh depan tuan. Anas kata, memang ada pakai. Saya pun pakai ini, pakai baju ni pun pakai. Maksud pakai ini ada amalan ke? Ada, kata Anas. Apabila hidung aku kerah, mana dia dewasa. Anas ini kan berhadam kepada Rasulullah berapa tahun? Ada kata 10 tahun, ada kata 8 tahun. Bila hidung aku dah kerah, dia mula berhadam umur 8 tahun lebih kurang. Tambah 8, 16 lah. Balik lah. Mak aku jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ni budak ni engkau tolong doa lah kat dia. Nabi kita doa 3 benda. Bagi panjangkan umurnya, banyakkan anaknya, murahkan rezekinya. Anak ke 1 orang. Dalam musim tahun, kolera, mati 25 orang. Dalam sehari. 25 orang anak mati. Umur dia panjang, rezeki dia murah. Kemudian Anas kata, Rasulullah ajar saya satu doa. Saya baca lah doa. Doa itu yang saya baca tadi. Yang Hajjaj tak boleh berkutik apa-apa. Aku baca doa itu. Tuan-tuan nak ada doa tu? Nak ada? 5 orang saja. Nak ke dah? Tak semangat tengah malam dah ni. Baik. Anas pun dapatlah doa itu. Dia ajarkan kepada orang karena dia terima daripada Rasulullah SAW. Cuma Hajjaj dia tak mau bagi. Pasal kau ni takut menyalahgunakan. Dia buat zalim, nanti kesian orang lain. Akhirnya Anas ajarkan doa itu kepada murid-muridnya. Itu yang dibubuh oleh Imam An-Nawawi dalam hizib dia. Hak mana satu, saya pun tak tahu. Doa ada dalam hizib itu semua. Kalau dia tahu baca yang tu saja, yang lain tak baca. Allah. Macam Lailatul Qadar lah, kalau dia tahu lah, tunggu malam tu saja. Malam lain tidak. Itu Allah rahasiakan. Jadi sebenarnya saya pun tak tahu yang mana doa Anas tu. Tapi ada terkandung dalam hizib Imam An-Nawawi. Nak baca, baca semua. Itu tak payah horai lah, panjang. Dan haba pun yang mana satu tadi kita pun tak tahu. Cuma akhir sekali. Muka surat 78. Bila habis baca hizib Imam Nawawi, tiup ke sebelah kanan tanpa keluar air liur 3 kali. Macam ni. Kiri, depan, belakang. Siapa main dekat dengan kita nak buat jahat kat kita, jaga. Kita sembok dia. Macam ulak dah sembok, bisa dia. Cuba. Tak boleh buat. Kita, liur kita ni dah penuh dengan zikir tadi. Ni, liur kita ni basah dengan zikir tadi. Yang kita tiup tu, macam ular, dia nak tiup tu, dia telah mengumpulkan segala racun yang ada di badannya, berhimpun dalam lidah dia. Push, dia tiup.
Kena tiup dia pun sakit kita. Pasal tiupan yang beracun. Nah, kita pun siapa coba nak sentuh kita dah baca yang ni, jaga. Pasal kita dah baca doa tadi. Tak tu boleh horai. Yang mana satu yang kata amalan Anas tu saya pun tak tahu. Baik, selanjutnya. Ini lanjut 10.35. Ratib Al-Haddad. Ratib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini kebanggaan Ahlul Yaman. Al-Habib Abdullah Al-Haddad Qutbul Irsyad wa Ghausil Ibadi wal Bilad. Doa yang sangat mujarab, diambil daripada ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia mula dengan Fatihah, selepas itu ayatul kursi. Ayat kursi kena baca 9 kali berhenti atau 10 kali berhenti. Coba tengok, kira dengan tangan, kita baca macam yang saya tulis. Ini 9 kali berhenti. Kita baca bersama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Berapa kali berhenti? 9. Kalau nak jadi 10, yang pertama kerat 2. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kalau begitu akan jadi berapa? 10 kali berhenti. Pasal apa? Nak bagi ayat tu kita baca meresap dalam jiwa kita. Baca tenang-tenang. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. InsyaAllah tunai hajat. Jangan baca gopoh-gopoh. Allahu la ilaha illallah. Silap-silap syaitan kata, hang baca apa? Tengok hantu, dia pun menari Allahu la, dia olok-olok kita. Engkau baca apa? Allahu la, yang dia tu takut, baca pun getak-getak. Baca 10 kali berhenti dengan tenang. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini nak maruqyah orang. Kadang-kadang syaitan tu dia cakap, hang nak bagi aku keluar, hang baca tak betul, mana aku nak keluar? Dia pun ahli rupanya. Hang baca tajwid tak betul, dia tahu. Ini ayatul kursi. Ayatul kursi, kalau kita baca yang 10 kali berhenti, petikam dia pada poin yang ke-8. Mana yang ke-8? Coba tengok yang ke-8. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Itu 8. Yang 10. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. 9. Wa huwal aliyyul. Situ tempat macam guru silat, dia tak ajak murid yang tu simpan satu. Kalau tidak murid melebihi pada guru pula, ini disimpan. Itu tempat istimewa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kekuasaan Allah meliputi 7 lapis langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Sikit pun tak membeban kepada Allah nak urus 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sekolahnya aku terima 1 juta ya. 1 juta ujung kuku pun tak ada. Hajat kita 1 juta ya. Allah urus 7 lapis langit dan bumi. Sikit pun tak ada menyusahkan dia. Yang kita nak 1 juta ya. Apa duit? Ujung kuku pun tak ada. Modal. InsyaAllah boleh. Itu bila kita sembahyang hajat. Ayat rakaat pertama ayatul kursi. Bila sampai
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Di situ tawajuh kita. Ya Allah, hajatku nih nak dapat yang ni ya, Bapak duit. Mengurus 7 lapis langit dan bumi, Allah tak ada masalah. Takkan besetek, yang ni tak boleh. Nah, situ dia punya doa. Tawajuh kita kepada Allah Ta'ala. Sampai kepada akhir lah. Terus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak pederah baca apa malam ni tak habis. Yang tak habis. Biasa saya kitab ni bagi ijazah 2 hari. Nak kena syarah semua. Jadi ringkas cerita, kita ijazahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk beramal dengan segala apa yang termaktub dalam kitab ini secara borong saja. Jadi nanti saya lafazkan ijazah, tuan-tuan kata saya terima. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya ijazah kepada tuan-tuan dan puan-puan kitab yang bernama Bekal Akhirat ini. Ijazahnya. Bukan saya terima nikahnya, bukan. Saya terima ijazahnya. Jangan silap. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh bacalah kitab ini yang manapun, insya Allah. Macam Hizib Bahar, kita ada sanad muttasil sampai kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Hizib Imam An-Nawawi ada sanad muttasil kepada Imam An-Nawawi. Hizib Ratib Al-Haddad pun begitu juga. Dulu pernah dimuat dalam edisi yang terdahulu. Edisi yang ini terus saja matan dia. Tak lagi saya sebutkan sanad supaya lebih banyak memuatkan doa-doa. Baik, dah 10.45 kita pun sudah letih malam ini. Esok sambung pula insya-Allah pukul 9 pagi dengan kitab Bidayatul Hidayah. Baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Minta maaf, ini ada soalan satu, permintaan satu. Permintaan ini minta doakan kesembuhan atas seorang anak kecil bernama Muhammad Fahri bin Muhammad Fazlin yang sedang demam panas agar diberi kesembuhan ke atasnya. Mudah-mudahan Allah bagi sehat wal afiat. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Mudah-mudahan. Adakah kita ibadat karena mahukan pahala lebih baik daripada ibadah karena mahukan hanya Allah? Karena kita masih lemah. Yang dimaksudkan oleh Syekh, apakah itu? Yang tadi lah nih. Jadi kita beribadat hanya karena Allah. Itu tujuan yang paling tinggi. Kalau tak boleh, boleh rendah sikit. Yaitu beribadah, takutkan api neraka dan nakkan syurga. Dalam Quran ada wattaqun nar. Takutilah oleh makan api neraka. Ada teks itu dalam Al-Quran. Jadi boleh orang beribadat karena takut akan api neraka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.